Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim.
Yang dihormati pengerusi Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A, Tuan Haji Ramalan bin Mansur dan seluruh tim jawatan kuasa pengurusan surau, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ini. Sekali lagi Allah izinkan kepada kita semua untuk bertemu, untuk kita bersua muka dalam majlis ini, dalam kuliah tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan barakah yang sangat banyak sebab kita bertemu dalam majlis ilmu, insya-Allah. Allahumma amin. Sedang jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kepada Allah kerana bila mana nak menunaikan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melakukan satu kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu sekarang ini kita diuji dengan pandemik COVID-19, tetapi Allah berikan kekuatan kepada kita. Tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak sampai untuk tunaikan perintah Allah. Tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak mampu untuk menghadirkan diri kita ke majlis ilmu ini. Sekalipun kita memiliki kekuatan kesihatan yang baik, sekalipun kita memiliki kenderaan yang hebat, besar dan sebagainya, tetapi tanpa taufik Allah, kita takkan sampai. Sebab itu ucapkanlah syukur, alhamdulillah atas nikmat ini. Sebab apa tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bila mana kita bersyukur kepada Allah, sebenarnya Allah tak kisah pun, Allah tak heran pun sebenarnya. Tapi bila mana kita bersyukur kepada Allah, kebaikan dan fadilatnya berbalik kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Luqman. Boleh buka Quran dalam surah Luqman, muka surat 412. Allah mengingatkan kepada kita berkaitan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentang kelebihan, tentang apa jua nikmat diberikan kepada kita. Kita kena balik syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan satu kisah, muka surat 412 itu berkaitan tentang kebijaksanaan, tentang kelebihan Allah berikan kepada Luqman. Apa kata Allah? Tengok ayat yang ke-12, muka surat 412 atas sekali itu. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Ambil poin, highlight pada kalimah anishkur lillah. Allah ingatkan kepada kita melalui kisah Luqman ini, bila mana Luqman diberikan kelebihan hikmah yang terbaik, hikmah kebijaksanaan. Allah pesan pada Luqman, anishkur lillah, sentiasalah bersyukur kepada Allah. Allah menggunakan kalimah ashkur, ushkur di situ. Sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua keadaan kita sekalipun, kita diuji dengan wabak COVID-19 ini, syukur alhamdulillah terselamat dari wabak ini. Syukur diuji dengan kesihatan sebagainya, tapi masih juga mampu untuk tunaikan perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa may yashkur, dan siapa hamba aku yang bersyukur kepada Allah, kepada aku, kata Allah, fa innama yashkuru li nafsi. Kebaikan syukur itu, kelebihan ataupun kelezatannya, kenikmatannya balik pada kita sendiri. Nampak tak? Kita syukur kepada Allah, tuan-tuan, katalah satu dunia syukur kepada Allah, kedudukan Allah tak bertambah pun, tak kisah pun. Artinya Allah tak heran pun, tuan-tuan, tak kisah pun, tak penat pun, tak nak baca Quran pun. Kita mungkin fikir, oh, penat je aku solat, COVID-19 bertambah juga hari ni, aku baca Quran meningkat lagi, tak naklah aku buat benda ni. Apa kata Allah? Allah tak kisah pun. Allah sebut dalam Al-Quran, fa innallah, sesungguhnya Allah, apa dia? Ghaniyun, maha kaya, hamid, maha sempurna kepujian. Artinya tuan-tuan ibu ayah sekalian, sikit pun Allah tak berharap kepada kita ni. Allah tak kisah pun. Kita nak solat ke, nak baca Quran ke, tak nak sedekah, terpulang. Tetapi kenapa kita buat?
Sebab kita yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap dalam saat kehidupan kita ini, kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pandu kehidupan kita, untuk pegang diri. Allah heran tak kita? Tak heran. Tapi bila mana Allah mempergunakan kita ke jalan kebaikan, Allah mempergunakan usia kita ke jalan kebajikan, ke jalan kebaikan dan sebagainya, syukur, alhamdulillah. Itu sebab ibu ayah sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila mana kita berikan kesempatan pada hari ini juga masih mampu untuk buka Al-Quran, masih mampu untuk lidah ini Islam sampai kepada mereka. Mereka ikut dakwah Nabi SAW, totally berubah. Apa berubah? Tingkah laku mereka berubah menjadi baik, percakapan mereka berubah menjadi baik. Bahkan kita lihat sendiri, apakah agak-agaknya yang menyebabkan Nabi sangat mencintai para sahabat, dan bagaimana pula sahabat mencintai akan baginda Nabi SAW. Sampaikan satu kisah tuan-tuan yang berlaku pada Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang miskin, yang tidak ada apa-apa, bahkan rumah yang sangat jauh daripada rumah baginda Nabi SAW. Tetapi setiap kali Zahir datang jumpa Nabi, dia akan cuba bawa suatu bekal, satu buah tangan untuk berikan kepada baginda Nabi SAW. Walaupun dia miskin, tak kaya pun, tapi nak menunjukkan cintanya kepada Nabi. Hatta Nabi pun pesan, wahai Zahir, kalau kau nak balik rumah, dah ni bekalan untuk perjalanan, kalau lapar makanlah, tak masalah. Nabi bekalkan, sebab sahabat buat begitu kepada Nabi SAW. Sampaikan, dan riwayat diceritakan dalam satu kisah, ketika Nabi pergi ke pasar, dia nampak Zahir sedang berniaga. Berniaga bukan berniaga besar-besaran, tidak, tapi kecil-kecilan saja. Buka lembar seban mungkin, letak makanan-makanan sebagainya, jual sikit-sikit untuk cari duit dan sebagainya. Nabi nampak Zahir datang, Zahir berniaga. Nabi apa dapat dibuat? Nabi pergi ke belakang Zahir dan Nabi tutup mata dan peluk Zahir. Nabi nak bergurau dengan Zahir. Kita pernah tak buat macam itu pada isteri kita? Kadang-kadang pernah buat juga tengah masak, tapi tercampak pula sudip, kena kepala sendiri kan. Terkejut, isteri tengah masak, kita buat sedak ngacak gurau, tercampak pula. Saya baik sudip, kalau tercampak pisau, kan. Tapi Nabi, sifat dia, walaupun dia tegas, tapi Nabi lembut, dan dia suka bergurau dengan para sahabat. Dia je bergurau tu, ditanya, siapa ni? Dia tengok Rasulullah yang peluk. Apa Zahir buat? Dia lagi rapatkan dada belakang ini ke dada Nabi SAW. Bayangkanlah tuan-tuan, kesempatan yang dia ada dapat dipeluk oleh batang tubuh yang sangat mulia, dia rapatkan sungguh-sungguh. Dan Nabi pun bergurau dengan dia, wahai pedagang-pedagang di pasar, ada hamba ni nak jual, siapa nak beli dia, aku jual dia, kata Rasulullah. Zahir dengan tenang jawab, ya Rasulullah, aku ni tak dinilai apa-apa pun di sisi mereka ni. Tapi apa kata Rasulullah? La Zahir, anta indallahi ghani, kamu di sisi Allah sangat kaya. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang di segi manusia kita nampak biasa-biasa saja, tapi yang penting bagi kita adalah pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bab syukur ini tuan-tuan, kadang cakap dengan mulut syukur, syukur, tapi hati tak buat pun. Syukur mulut juga, tapi tingkah laku tak tunjukkan kesyukuran kepada Allah SWT. Itu sebab tuan-tuan, ingat sungguh-sungguh, walaupun kita diuji dengan wabak COVID-19 ini, tapi syukur alhamdulillah masih dipelihara dan masih diberikan kekuatan untuk kita bertemu dan masih ilmu dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita lihat contohnya, Nabi pernah berpesan kepada kita, ashabi kan nujum, ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku ni umpama bintang. Kalau kamu nak berjaya, ikutlah petunjuk sahabat. Sebab sahabat ikut sebiji akan petunjuk Nabi SAW. Para sahabat walaupun jauh, tapi ikut apa yang Nabi buat. Contoh kita lihat yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab. Sebelum Islamnya sangat bengis, sangat tegas. Bahkan semua orang takut dengan Sayyidina Umar. Tetapi bila mana dia menjadi tampuk pemerintahan, dia pegang khalifah Islam selepas daripada khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang berlaku? Sayyidina Umar ini dan kehidupan sehariannya dia sangat zuhud. Apa tu zuhud?
Dia tak adalah berlebihan dan sebagainya. Sebab tajuk kita pada malam ini berkaitan tentang syukur nikmat Allah. Jangan berlebih-lebihan perkara dunia. Sebab dunia ini Omar cukup pantang. Satu hari dia bagi duit kepada anak dia, Abdullah bin Umar. Dia bagi duit, wahai Abdullah, ni duit buat pergi pasar belikan daging. Abdullah sampai ke pasar, dia cari daging, jumpa dia beli daging. Hari itu dia bagi duit sama juga. Tapi lepas dia bagi duit, tiba-tiba dia balance pula. Dia tanya pada penjual, kenapa ada bagi? Hari ini harga daging turun, kata penjual tersebut. Lalu anak dia Abdullah bin Umar ni, dia kata, kalau macam tu aku nak beli lemak tu lah, habiskan duit semua. Artinya hari tu dia dapat daging dan juga lemak, daging lembu dan juga lemak lah, kan, dapat dua benda. Balik pun dia masak. Lepas dia masak, dihidangkan depan Umar Ibn Khattab. Wahai ayahanda, dah siap masak dah, nak makan. Umar nak makan, dia nampak, Abdullah, apa benda ni? Dia kata, kenapa ada dua lauk hari ni? Dua lauk, dia kata, daging satu, lemak satu. Kalau kita agak-agak, tuan-tuan, satu lauk ke dua lauk? Kita makan sate kan, kita makan sate. Kalau dia buat 4 cucuk sate, 4 cucuk, dan secucuk tu ada 4 tingkat contohnya. Daging, lemak, daging. Satu cucuk ke dua cucuk? Satu cucuk lah kan. Orang berniaga dah macam tu. Dia selitkan nak buang daging, buang lemak tu. Satu. Kita pun kalau isi kita masak sekali dengan daging, dengan lemak, satu lauk juga. Tapi tidak bagi Omar. Apa kata Omar? Ni dua lauk ni, kenapa membazir macam ni? Dia marah anak dia. Dia kata, wahai Abdullah, cukuplah orang yang berlebih-lebihan terhadap apa yang dia nak makan. Itu kata Omar. Dia pesan pada anak dia, wahai Abdullah, cukuplah orang yang berlebih-lebihan terhadap apa yang dia nak makan. Apa maksudnya? Kadang-kadang tuan-tuan, kita teringin nak makan sekian-sekian. Bila kita nak macam itu, Omar kata tu dah berlebihan terhadap dunia. Sebab Omar cukup jaga benda ni. Tapi nak makan macam mana? Ikut rezeki masing-masing lah. Kalau kata hari itu si kita masak ayam masak kicap, makanlah. Dia kata, ayam aja ke? Tak ada lain? Tak cukup ni, abang nak makan lain ni? Kita marah pula isteri kita. Dah lah dia masak, untunglah kan. Kita pula marah-marah pula. Tu kadang-kadang tuan-tuan. Tapi Omar cukup pantang bab keduniaan. Tubat tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bab makan jangan kita nak petikaikan. Sebab masakan itu sedap bukan sebab isi kita masak, tidak. Allah yang menjadikan dia sedap. Tu sebab kena hati sungguh-sungguh tuan-tuan. Yang berlebihan makan dan sebagainya. Bukan tu sahaja. Dalam kisah Omar ni juga digambarkan tuan-tuan, satu ketika bila mana Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Talib bermesyuarat, berbincang sama-sama. Dia kata apa? Kita nak naikkan gaji khalifah, nak naikkan gaji Omar bin Khattab. Kesian tengok Omar, dia pemimpin kita, tapi gaji ciputlah mungkin. Kita naikkan gaji dia. Tapi mereka naikkan gaji, mereka tak mampu nak bagi tahu ke Omar. Sebab dia tahu Omar ni bab dunia sangat pantang, tak nak juga. Dia tak nak lebih-lebihan dan sebagainya. Apa dia buat? Dia panggil anak Omar, Hafsah, iaitu isteri baginda Nabi SAW. Mereka, wahai Hafsah, sini kejap, tolong sampaikan kepada ayah kamu, kami dah berbincang untuk naikkan gaji dia sekian-sekian. Hafsah kata, baik. Sampai kat rumah dia kata, wahai ayahanda, para sahabat dah berbincang untuk naikkan gaji ayahanda. Omar kata apa? Siapa sahabat yang berbincang tu? Beritahu aku. Biar aku datangkan kesan dekat muka dia sampai bila-bila. Nampak tak? Omar marah. Siapa beri naikkan gaji aku? Kita hari ni dapat naik, alhamdulillah, syukur. Naik sikit, tapi kita nak lebih lagi. Sebab kita ni nafsu kita memegang. Tapi para sahabat tidak begitu. Tetap juga sama-sama cuba zuhudkan diri mereka. Sebab Omar ni tuan-tuan, ketika ditanya macam tu, tanya daripada Hafsah, wahai Hafsah, engkau lebih mengenali baginda Nabi berbanding aku, sebab engkau isteri dia. Cuba kau kabarkan kepada aku, wahai Hafsah, apakah pakaian Nabi yang paling cantik, yang paling elok ketika bersama dengan kau? Hafsah cakap, wahai ayahanda, sepanjang Nabi bersama dengan aku, Nabi cuma ada 2 kain sahaja, 2 kain berwarna merah. Kain itulah, kata Hafsah, digunakan untuk berjumpa dengan para pembesar-pembesar di luar sana,
dan juga untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pakaian Nabi, tak lebih daripada itu. Bukan nak kata lepas ni balik rumah cakap kat isteri, ni baju semua bazir ni, buang semualah. Bukan macam itu. Tapi kadang-kadang tabiat kita tuan-tuan, baju dah penuh almari dah, tapi mesti cakap baju tak ada lah, nak beli lagi boleh? Itu orang perempuan tak macam cakap lah ibu-ibu kakak sekalian. Kadang-kadang bila perempuan nampak baju penuh almari dah ni, mesti cakap baju tak ada lah. Sekarang baju tu nak rotate, kalau berkerja tu 2 bulan baru jumpa beli baju yang tadi, tetap dia kata baju tak ada. Lelaki ni tak masalah, saya faham tak, saya lelaki, saya tak masalah sangat, pakai je lah yang ada. Kadang-kadang isteri yang offer, bang beli baju baru bang, nak beli ke? Belilah. Beli. Tak offer tak beli. Tapi orang perempuan kadang minta nak beli sekian. Itu sebab kena berpada-pada sedikit, jangan berlebihan. Bukan itu saja. Umar tanya pada Hafsah, wahai Hafsah, bab makanan pula, apakah makanan yang Nabi apakah makanan yang istimewa yang Nabi pernah makan bersama kamu, wahai Hafsah? Hafsah cakap, wallahi, sepanjang bagi Nabi bersama dengan aku nampak, aku pernah sediakan Nabi dengan roti daripada Bali dan disapukan dengan minyak zaitun, dan aku lihat Nabi makan cukup selera dan diagihkan daripada sahabat-sahabat yang lain. Sesungguhnya wahai ayahku, itulah makanan yang paling istimewa yang Nabi pernah makan bersama dengan aku. Nampak tak tuan-tuan? Kita bab makan ni, orang kata sekarang apa? Sentara hidup ni makanlah, besok tak boleh makan susah. Kan itu istilah ataupun kata-kata orang kita lah, orang kita sekarang ni kan. Jumpa makan, selagi boleh makan, lantak semua. Dah sakit baru diam. Kenapa tak makan Ji? Go out. Dah lupa dah. Dulu boleh makan seafood, basah aja makan sebagainya, kan? Kalau kenapa tak makan ni? Air putih dah lah Ustaz, kenapa? Kucing manis. Tu kita lupa kadang-kadang. Berpada-pada. Saya juga begitu juga tuan-tuan, kita buat makan ni kadang-kadang kita tinggal sangat ikut nafsu kita. Kita kena ajarkan diri kita makan apa yang ada. Makan apa yang ada. Apa isi buat makan? Ada sebatan pergi kedai tak ada makan tu, makan tak masalah. Ada rezeki makan, tak ada tak apa. Sebab Allah tak izin kita makan benda yang sedap dan sebagainya. Tu ingat. Begitu juga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam perkara lain pun sama. Umar banyak mempertikaikan bab tentang kehidupan dan sebagainya. Bertanya pada Hafsah, wahai Hafsah, ketika kau bersama dengan Nabi SAW, apakah Nabi dalam keadaan tidur ni amat selesa? Apa kata Hafsah? Tidak wahai ayah, ketika tidur Nabi cuma ada satu kain sahaja, dan ketika musim sejuk Nabi lipat 2, satu untuk lapisan bawah, satu untuk dibuat selimut kainnya. Ketika musim panas Nabi lipat 4 dan tidur di belakangnya. Bahkan Umar pernah nampak sendiri. Dia masuk dari rumah Nabi tengah tidur ketika itu, dia nampak Nabi sedang tidur tak berbaju, beralaskan tikar sahaja. Nabi beralih berbirat belakang ni, kesantikan Nabi tidur. Umar nampak, Umar menangis. Nabi tersedar, wahai Umar, kenapa kau menangis wahai Umar? Apa yang berlaku? Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Raja Kisra, Raja Parsi, tidur dalam istana yang sangat besar, sangat empuk. Tapi kau Rasulullah, kau kekasih Allah, kenapa kau tidur macam ini? Apa kata Nabi? Nabi tak cakap apa dah, Nabi diam. Tapi Allah jawab tuan-tuan. Jawab, lihat dalam Suratul Insan. Ni buka muka surat 579. Nabi pesan pada Umar, wahai Umar, apakah kau tak yakin lagi wahai Umar? Adakah kau tak yakin lagi dengan yakin lagi dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa katanya? Kita lihat ayat ke-20 dalam Suratul Insan, muka surat 579, ayat ke-20 sebelah kanan, 5 daripada bawah. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wal mulkan kabira. Dan apabila kata Allah, dan apabila kamu melihat dan kamu perhatikan tentang di sana, thamma ra'aita na'ima, apa di sana itu? Nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita perhatikan para sahabat ni tuan-tuan, dia pandang dunia ni sayup aja, tapi pandang akhirat tu kekal abadi. Tapi kita hari ini kadang-kadang tertipu.
Kita pandang dunia ni semua kita nak, tapi akhirat jauh lagi, biarlah. Itu sebab kata Nabi, kata Allah SWT, tuan-tuan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Ingat sungguh-sungguh, kita perhatikan nikmat Allah di syurga nanti, banyak sekali nikmat yang tak terhitung nikmatnya. Wal mulkan kabira, dari kerajaan yang sangat besar. Itu sebab Nabi sebut pada Umar, kau tak yakin lagi ke? Itu sebab tuan-tuan, pernah satu kisah diceritakan, Nabi diberi pilihan oleh oleh malaikat untuk dijadikan, untuk buat pilihan sama ada nak jadi Nabi berstatus raja ataupun Nabi berstatus hamba. Ni ada kisah dia, tuan-tuan. Satu hari Nabi duduk bersama dengan tok guru dia. Siapa dia? Sayyidina Jibril alaihi salam. Tengah duduk berborak, sembang lah, mungkin mengaji dan sebagainya. Turun, fa idza syaqqatis sama, boleh langit terbelah, turun malaikat jumpa dengan Nabi. Ketika itu Jibril dekat sebelah, daripada besar macam ni, mengecil badan dia. Nabi tengok, wahai Jibril, kenapa? Dia diam je. Malaikat tu datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku utusan Allah, kata malaikat, untuk bentangkan kepada kamu dua benda. Pilihan yang pertama, Nabi berstatus raja. Pilihan yang kedua, Nabi berstatus hamba. Kau pilih mana satu kau nak, kata malaikat tersebut. Nabi tak jawab, Nabi diam. Dia tanya sekali lagi, wahai Rasulullah, Allah suruh kau buat pilihan, nak ambil Nabi berstatus raja ke Nabi berstatus hamba? Kalau kita, tuan-tuan, orang datang jumpa kita, Tuan Haji, yang ni duit kekayaan, ni miskin, nak pilih mana? Confirm semua orang pilih kaya. Saya pun kalau tak tawarkan, Ustaz tak payah kuliah lah Ustaz, saya bayangkan Ustaz sebulan 10,000, saya ambil duit Ustaz, saya ambil. Contoh kita nafsu kita. Kalau kata kita ambil, tak naklah, aku tak naklah duit, aku nak berdakwah juga, aku nak ceramah juga, kuliah. Kalau kata ambil yang miskin tu, iman dia kena betul lah tu iman itu, tapi jarang sekali berlaku macam tu. Cuma kebiasaan orang akan ambil yang kaya tadi. Tapi Nabi Muhammad tak jawab, dia diam. Dia pandang Jibril cakap, tunjuk je, suruh ambil yang kedua. Lalu baginda Nabi ambil Nabi berstatus hamba. Kata para ulama, kalau Nabi ambil Nabi status raja sekalipun, Nabi tetap berada di sisi Allah SWT. Nabi tetap kekasih Allah. Bahkan nikmat Nabi di syurga tak kurang sikit pun kalau dia ambil Nabi status raja. Bahkan kata para ulama, kalau Nabi Muhammad ambil status raja, Nabi Muhammad lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan hebat, kerajaan yang sangat besar, tapi Nabi Muhammad tak nak dia ambil Nabi status hamba. Sebab ikut Jibril, dia tak pertikaikan guru dia, dia ikut sungguh-sungguh. Apa tujuan dia? Dia nak kita ni hamba dia belajar susah sedikit. Dan sekarang lah tuan-tuan, juga sebelum ni kita selesa, kita terlampau selesa sangat, terlampau kita terabai bab akhirat sebagainya. Allah uji kita seketika, tuan-tuan. Sebab waktu COVID-19 ni lah kita menjaga kebersihan diri. Bahkan Nabi dah pesan dah, antara sunnah Nabi dalam hari-harian dia, kena menjaga wuduk sentiasa. Bukankah itu kebersihan? Tapi kita tak kisah. Kita cakap nak solat lah ambil wuduk, nak baca Quran lah wuduk. Bahkan Nabi pesan, jaga wuduk sentiasa. Batal wuduk ambil balik, batal wuduk ambil balik. Tapi Allah uji kita dengan masalah ini. Dan sekarang dia kebersihan lah. Keluar mana-mana ambil hand sanitizer, kadang pegang sebagainya, takut nak pegang orang, balik rumah terus mandi. Itu kebersihan. Padahal Nabi dah pesan awal dah, itu pergi kesilapan. Di situ kita belajar sungguh-sungguh. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana ada pilihan untuk satu hamba tu, untuk mengajar kita semua menjadi agar jangan kita sombong diri. Sebab kalau kita kaya, kita hebat macam kadang-kadang kita sombong, ikut perangai syaitan laknatullah, ikut perangai iblis. Sebab kita ni nothing, tak ada apa pun. Di awal suatu insan tu sebut, Allah sebut dalam Quran, hal ata alal insani hinum minad-dahr lam yakun syai'an madhkur. Ingatkah kamu wahai manusia, insan, kata Allah, kamu asalnya tak ada apa-apa pun, tapi Allah yang mengangkat kemuliaan kita, Allah yang beri kelebihan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ingat sungguh-sungguh, dalam kehidupan kita hari ini, kita sangat perlukan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nak baca Quran sekalipun kita tak mampu, tuan-tuan.
tak mampu nak kita tuturkan tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kita hebat seperti tidak, tuan-tuan, ingat sungguh-sungguh mungkin kita berada di akhir zaman, wallahu a'lam, akhir zaman ini, cuma tak tahu bila berlakunya kiamat. Sebab itu tuan-tuan, bila ada malaikat tadi tu dah naik atas, dapat pilihan tadi, Jibril dia kecil besar balik. Dia pun tanya, wahai Jibril, siapa tadi tu? Kau tak kenal ke wahai Muhammad? Tak kenal. Siapa dia? Jibril cakap, itulah Israfil. Apa kerja Israfil? Tiup sangka kala. Israfil takkan turun selagi tak beritahu pada kita berlakunya kiamat. Bayangkan tuan-tuan, Jibril pun takut bila berlakunya kiamat, apatah kita ni manusia tuan-tuan. Jibril malaikat tak kisah pun kiamat tu berlaku, tapi dia mengecil. Sebab apa? Dia takut. Israfil beritahu, wahai Muhammad, sekarang kiamat. Sudah. Tapi kita ni kadang-kadang belajar hadis bab kiamat dah 3-4 kitab khatam dah. Baca Quran pun dah khatam banyak kali dah. Baca bab kiamat pun dah takut dah. Tapi selang benda aja kadang-kadang. Saya lah tuan-tuan, selang benda tak kisah aja. Tak apalah. Macam kita dah confirm syurga bila kita. Itu sebab tuan-tuan ingat sungguh-sungguh, dalam Al-Quran banyak gambaran diberikan kepada pengalaman sebagainya. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, last mari kita tengok dalam surah Al-A'la. Okey, buka surah Al-A'la. Muka surat 591. Surah Al-A'la ini saya rasa semua orang hafal surah ni, kan? Bahkan bulan Ramadan, setiap kali lepas solat sunat witir, dalam solat witir itu semua orang baca ni, imam baca ni. Kalau imam tak baca surah Al-A'la, rasa macam tak sah kot witir itu. Tiba-tiba imam tu witir, Allahu Akbar, Al-Fatihah, surah lain, kita rasa imam ni tak sah witir ni, tak surah Al-A'la. Sebab ini surah yang biasa kita baca, kan? Pernah tak kita perhatikan apakah ayatnya? Terlihat, saya nak potong terus. Tengok ayat yang ke-16 sampai ke-19 tu. Musa 592. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kita ini, kata Allah, kita terpedaya, kita tertipu dengan kehidupan dunia. Pada ayat yang lain disebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Kehidupan dunia ini hanya tipu daya semata-mata. Kita hari ini tertipu. Bukan tak boleh kita nak kejar impian kita, boleh, tak masalah, tapi jangan tinggalkan akhirat. Akhirat tetap utama juga. Nak kejar dunia boleh, impian tak masalah, jangan tinggalkan akhirat. Bahkan kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu kata Allah lebih baik, dan itu kehidupan yang lebih kekal. Tapi kita di dunia ini, tak mau cakap, kadang-kadang tuan-tuan baru dapat satu projek, dua projek, semua kita nak sapu. Kadang-kadang kita macam itulah. Kadang-kadang jawatan tak dapat pun, tapi kita duk lobby nakkan jawatan tersebut, seolah-olah kita lupa setiap apa dunia itu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala nanti. Apa kita mohon, amanah dan sebagainya akan dipertanggungjawabkan. Hatta tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kehidupan para sahabat dan kehidupan sehariannya, bila mana sahabat datang ke masjid, datang ke majlis ilmu, dia akan jadi penuntut yang sangat tawaduk, belajar sungguh-sungguh. Dia dengar sebagai pelajar, tak petikaikan guru apa sebut, tapi balik di rumah dia akan menjadi muaddib. Dia akan didik pula isteri dan anak-anak dia. Cerita tadi kisah apa dan sebagainya. Pernah satu kisah tuan-tuan, bila ayat turun berkaitan tentang penutupan aurat, tentang pembakaran aurat dan sebagainya. Balik daripada rumah, isteri dia mereka tanya, wahai suamiku, belajar apa dengan Nabi? Disebut Nabi pesan ayat Quran turun berkaitan tentang melambuhkan tudung sampai ke dada. Ketika itu isteri-isteri sahabat ni tak ada kain ketika itu. Ada yang ambil langsir, ada yang ambil sejadah, ada yang ambil lapik meja, ambil terus balut kepala, pakai terus tudung, tunjuk pada suami, wahai suami aku, betul ke macam ini pemakaiannya? Tuan-tuan, nampak tak didikan sahabat dan juga isterinya? Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita hari ini kadang-kadang kita baca Quran, juga baca Quran, tapi kita terlepas pandang. Sebab itu fokus sungguh-sungguh berkaitan tentang pemahaman Al-Quran ini. Kata para ulama, Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk dibaca sahaja,
tapi untuk difahami dan diamalkan, tadabbur dan tazakkur sungguh-sungguh. Kalau Al-Quran sekadar untuk dibaca, keldai pun boleh baca. Nampak tak? Disamakan pula, bukan dengan keldai, tidak, tapi ini perumpamaan untuk kita sedar sungguh-sungguh. Hari ini kenapa ini berlaku? Mungkin kita alhamdulillah, tuan-tuan yang datang masjid, syukur alhamdulillah, dekat dengan majlis ilmu baca Quran. Tapi mereka yang tak datang masjid ni bagaimana? Anak-anak kita terutamanya, pastikan mereka juga boleh baca Quran. Pastikan mereka juga dengar kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Kita baca masjid tak masalah, tapi ada anak kat rumah, bagaimana? Kesempatan inilah yang Allah mungkin minta kepada kita semua agaknya. Bila kita berlaku PKPB lagi di rumah, duduk kat rumah banyak-banyak, mungkin barangkali Allah nak kita tarbiyah sungguh-sungguh isteri dan anak-anak kita agar dekat dengan Al-Quran. Masjid pergi juga tak masalah, tapi ambil peluang seminggu sekali ataupun 3 hari sekali, jemaah dekat rumah bersama dengan anak isteri. Lepas solat, bukalah Quran, mengaji sama-sama, bukalah kitab, baca sama-sama dan sebagainya. Tak ulas pun tak apa, baca aja. Sebab pembentukan keluarga itu akan lebih baik bermula daripada bapaknya sendiri. Kalau orang luar, siapa nak buat tuan-tuan? Kalau bukan kita nak buat, siapa? Takkan nak tunggu nantilah bagi ustaz datang kat rumah ceramah, kejap je tuan-tuan. Kita sendirilah. Itu sebab didikan ini tuan-tuan, mungkin barangkali mungkin dah sampai masa je dah. Sebab kalau tak berlaku PKPB, tak berlaku ini tuan-tuan, kita pun mungkin keluar suka hati je. Tapi sekarang kita nak keluar pun berjaga-jaga, banyak masa dekat rumah, banyak work from home kat rumah dan sebagainya. Saya juga kembali kat rumah dan sebagainya. Peluang yang ada, subuh berjemaah dengan anak-anak, kadang-kadang tuan-tuan betul baca Quran tadarus dan sebagainya. Waktu kuliah tak apa, bersama ada anak kan, solat sama-sama, nanti baca Quran, kan malam bersembang-sembang lagi. Ambil peluang ini untuk dapatkan kepada mereka. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kan pada minggu lalu, Jumaat minggu lalu, pesan pada semua para jemaah kan, kita jaga keluarga, Allah akan jaga kita. Dan Quran banyak gambaran berkaitan tentang keluarga. Bermula dengan surah Ali Imran. Kalimah Ali itu keluarga Imran. Dalam Quran juga ada kalimah Rahtin. Allah datangkan kisah para Nabi, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim berkaitan dengan keluarga sebagainya, dengan kalimah Rahtin. Ada juga kalimah Dzul Qurba. Tapi dalam surat Tahrim disebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu. Artinya siapa peranan kat sini? Suami, ayah berperanan untuk pelihara diri kita dan juga di keluarga semuanya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita ambil iktibar sungguh-sungguh. Mungkin masa ini hikmah dan sebagainya. Saya sembang dengan kawan tuan-tuan, kawan di segi MKN dan sebagainya. Dia cakap apa? Ustaz, tak tahu bila akan habis ni COVID-19 ni. Wallahu a'lam. Saya rasa akan ada. Itu sebab kita kena berjaga-jaga. Yang penting tuan-tuan, saya pesan tutup pada kuliah malam ini, kita cuba usahakan untuk hidupkan kembali sunnah Nabi SAW. Nabi berpesan, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa akan hidupkan sunnah aku, kata Nabi, sesungguhnya ahabbani, dicintakan aku, kata Nabi. Barang siapa yang cintakan aku, dia akan bersama dengan aku nanti di jannah, di syurga. Itu sebab tuan-tuan, paling kurang hidupkan kembali 7 sunnah harian Nabi SAW. Apa dia? Yang pertama, kita usahakan untuk bangun malam. Untuk bangun malam. Bangun malam ni tuan-tuan, tak perlu nak 3-4 pagi pun. Tuan-tuan bangun pukul 5.30 pun cukup. Lagi 20 minit nak subuh tu, sempat lagi bangun subuh. Sebelum subuh tu bangun 2 rakaat tahajud, minta doa apa-apa dan sebagainya, mengadu kepada Allah sebagainya. Kalau dapat, ajak anak isteri sekali. Kalau dapatlah, tu sebaik-baiknya cuba usahakan waktu tengah PKP ni, ajak anak-anak dan sebagainya. Itu yang pertama, cuba bangun malam. Yang kedua, rajin-rajinlah baca Al-Quran setiap hari. Letakkan indikator KPI kita, satu hari mesti baca Al-Quran paling kurang 5 muka surat. Janganlah 1. Kalau dulu time kerja 1 okeylah. Kalau ni kerja dekat rumah banyak masa sikit, ambillah 5 muka surat. Subuh 1, Zuhur 1, Asar 1, Maghrib 1, Isyak 1. Ni bagi adik kuliah, tambahkan sebelum tidur nanti. Lebih juga, itu minima.
Minimal 5 muka surat baca Al-Quran setiap hari. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, jagalah wuduk sentiasa. Lepas batal wuduk, ambil balik. Batal wuduk, ambil balik. Itu yang ketiga. Sunnah yang keempat, amalkan solat sunat duha pada setiap hari. Solat sunat duha setiap hari. Okey. Yang kelima, solat yang kelima, solat berjamaah. Yang afdalnya di masjid dan juga surau. Tapi waktu beginilah untuk kita tarbiyah, untuk kita didik istidak anak-anak kita solat jemaah di rumah sama-sama. Pernah satu ulama pesan kepada saya, kalau rumah tidak didirikan solat jemaah dalam tempoh 40 hari, ketika itu syaitan akan berlegar di sekeliling kita. Akan banyak benda-benda problem yang akan berlaku. Anak-adik-beradik, anak-anak akan bergaduh, isteri suami akan bergaduh. Sebab apa? Rumah tak dihidupkan dengan solat berjamaah. Itu sebab dalam kisah Maryam bersama dengan Nabi Zakaria, ada mihrab dekat rumah kan. Dia pernah pesan daripada tuan-tuan sebelum ni. Jadi cuba bina mihrab dekat rumah. Apa tu mihrab? Tempat khusus beribadat dekat rumah. Cukup sekadar kita lemparkan sejadah, tempat kita dengan solat, munajat kepada Allah, agar malaikat tahu, oh, rumah orang ni ada mihrab, akan lebih dekat Allah SWT. Tu sunnah yang ke-5. Yang ke-6, bersedekahlah setiap hari. Tak dapat nak datang ke masjid surau, online pun boleh, guna bus pun boleh. Ini antara surau yang terbaik kan, guna bus. Alhamdulillah dapat penambahan surau dan sebagainya, tambahan bangunan sebagainya. Itu daripada bus, sumbang setiap hari. Dan yang ke-7, istighfar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi dosa tak ada, tetapi Nabi beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 atau 100 marrah, 70 kali ataupun 100 kali dalam sehari. Allahu Akbar. Kita istighfar subuh 3, zuhur 3, asar 3, isyak 3, subuh 15 kali je. 15 kali 5. Nabi 70 kali paling kurang. Ni Nabi tak ada dosa. Kita pula yang ada dosa ni nak macam mana? Kena rajin beristighfar, pakai baju istighfar dan sebagainya. Kata tok guru saya, nak dipermudahkan segala urusan, istighfar dalam satu hari paling kurang 300 kali. 300 kali. Nanti bergerak keluar istighfar, start kereta istighfar, tak tubuh tafilat pun astagfirullahalazim, istighfar paling kurang 300 kali. Mudah-mudahan akan dipermudahkan segala urusan kita pada Allah SWT, insya-Allah. Jadi cukuplah perkongsian pada malam ini. Kita tadabbur beberapa ayat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan merahmati kita. Dan ingat, kita kena belajar dari sirah sahabat dan sebagainya untuk lebih dekat dan mengenali akan baginda Nabi SAW. Sesungguhnya baik itu daripada Allah SWT, yang lemah dan mulut itu juga datang daripada Allah. Tapi asbab dosa silakukan kekhilafan saya sendiri sebagai hamba Allah yang lemah ini, minta ampun dan maaf, astagfirullahalazim. Jumpa lagi akan datang insya-Allah tuan-tuan. Kita sudah lagi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.